صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 10, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 10, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 perkara yang diharamkan atas orang yang berjunub berhenti di dalam masjid. Berhenti di dalam masjid diharamkan atas orang yang berjunub. Kemudian di bawah tu yang diharamkan atas orang haid dan nifas pun sama juga, berhenti di dalam masjid. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uhilla al-masjida li haidin wala junubin. Tidak dihalalkan akan masjid bagi perempuan yang haid, dan juga tidak dihalalkan akan masjid bagi orang yang berjunub. Orang haid tidak halal, orang berjunub pun tidak halal berhenti di dalam masjid. Melainkan dalam mazhab Syafi'i kita, begitu juga dalam mazhab Hambali, melainkan hanya dipanggil ubur. Ubur ni orang yang melintasi masjid. Ubur ni orang yang melintasi masjid dengan bahawa masuk melalui satu pintu, kemudian keluar melalui satu pintu. Hak tu tidak diharamkan bagi orang yang berjunub, bagi juga bagi orang haid dan nifas. Itu pun di sisi pandangan mazhab Syafi'i, si pandangan mazhab Hambali. Sebagaimana dalam Al-Quran, wala junuban illa abiri sabilin, bagi orang yang melintasi jalan, orang lalu satu pintu dengan satu pintu yang lain. Adapun pandangan mazhab Hanafi Maliki, orang yang ubur pun tidak dibenarkan. Orang ni ubur pun tidak dibenarkan bagi orang yang berjunub, bagi orang haid dan nifas. Kita mazhab Syafi'i setakat melintasi lalu tanpa berhenti, itu tidak diharamkan, melainkan cuma jikalau tidak ada sebarang hajah, hukumnya lalu tu makruh. Jikalau tiada sebarang hajat. Kalau ada hajat, ada kerana, contohnya kalaulah pergi pusing kok belakang tu jadi jauh jadinya, maka di pengubur dia melintasi khilaful aula, atau jatuh hukum makruh. Khilaful aula ni kurang elok lah. Kalau kita boleh
tidak melintasi masjid, seeloknya tak payahlah melintasi masjid. Masuk satu pintu, keluar satu pintu yang sebelah sana. Adapun kalau kata masuk pintu yang sama, keluar pintu yang sama, tetapi tidak berhenti. Contohnya orang ni, orang yang berhadas besar ni, orang junub, orang haid dan nifas. Jadi tadi tu dia ada tertinggal barang di dalam masjid. Dia ada tertinggal barang. Kemudian sekarang dia sudah berjunub. Sekarang dia sudah keluar haid. Boleh tak dia ambil barang tu tanpa berhenti? Mana apa? Lalu ambil lalu. Lalu tu siapa lalu? Ambil lalu. Tanpa berhenti. Tapi di mana dia masuk dan dia keluar. Tapi ketika dia ambil barang tu, dia tidak berhenti. Dia terus berjalan. Hukumnya seperti berhenti dalam masjid juga, hukumnya haram. Hak ni lain ni. Hak ni satu masuk satu pintu kanan, keluar pintu kiri. Hak ni hak dia kata melintasi. Hak tadi tu dia panggil mutaraddidan, dia panggil. Mutaraddid ni pergi mari. Mana apa? Masuk keluar. Jadi mutaraddid ni dihukumkan berhenti. Sebab itulah berhenti dalam masjid ni walau hukman, walau pada hukum, seumpama dia mutaraddid pergi mari. Pergi mari tanpa berhenti, dihukumkan berhenti juga. Dihukumkan berhenti. Hak berhenti sungguh ni dia diam dalam masjid. Sini dia kata berhenti dalam masjid. Setengah-setengah kitab Jawi lain dia kata diam dalam masjid. Diam dalam masjid, bukan diam tak bercakap. Kalau diam dalam masjid, mana apa tu? Tak bercakap, haram. Oh lelah gitunya. Dah haram atas berjunub. Orang haid nifas diam dalam masjid. Allah, diam. Mana apa diam? Tak bercakap. Siap. Diam ni maknanya tapi lebih mudah faham kalau sini tak berhenti. Berhenti ni diam pun betul juga, tapi kita diam ni kadang-kadang kita pergi faham kepada tidak bercakap. Jadi maknanya diam berhenti ni walaupun sekadar tamakninah. Walaupun sekadar tamakninah sekalipun, walaupun sekadar tamakninah. Sekejap aja. Walaupun masa dia berhenti tu, dia diam tu dalam keadaan berdiri sekalipun. Contohlah kita kata dia melintasi masjid, tapi tengok khok tulisan dinding tu comel, dia pun berhenti, dia pun tengok berhenti. Tapi makna bukan duduk. Pada ni dia berdiri, tapi berhenti tu haram dah. Berhenti tu haram dah. Dia kena jalan terus. Jalan ni pun tidaklah kata jalan tu kena berjalan kadang-kadang isra' laju, tidak. Mana dipanggil berjalan alal adah, dipanggil yamshi alal adah. Mana berjalan sebagaimana kita duduk berjalan semua tu lah. Adakah oleh kerana kita ni berhadas besar, berjunub, haid dan nifas, kita nak melintasi masjid, maka kita mestilah kena isra', kena bersegera, kena laju jalan. Dah. Mana kita berjalan macam biasa. Cuma jangan berhenti walaupun dalam keadaan berdiri. Berhenti walaupun sekadar tamakninah, hukumnya adalah haram. Kemudian dia berhenti dalam masjid bagi orang berjunub, haid, nifas ni, ini ittifaq, sepakat 4 mazhab. Mazhab Syafi'i kita, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Hanafi Maliki bukan berhenti macam sebut tadilah, lalu shortcut pun mazhab Hanafi Maliki haram, tak boleh. Kita mazhab Syafi'i Hanbali, kalau setakat masuk pintu kanan, keluar pintu kiri, nak shortcut, nak jalan pintas, boleh je lah. Tapi kalau tak ada apa kerana, hukumnya makruh. Kalau ada kerana, hukumnya khilaful aula. Tapi boleh lah, tidak diharamkan. Mazhab Hanafi Maliki, siapa ke shortcut pun haram lagi.
sama telah nak berhenti di dalam masjid. Ittifaq 4 mazhab. Haram bagi orang yang berhadap besar berhenti di dalam masjid. Kemudian ialah timbul ni selagi kalaulah dia boleh memastikan bahawa macam contohnya orang haid tadi ni boleh memastikan tidak mengotori masjid, maka bolehlah berhenti dalam masjid. Kalau boleh memastikan bahawa darah haid tadi tu tidak mengotori masjid, maka bolehlah berhenti dalam masjid. Itu orang haid ada juga darah yang kotor tu. Orang berjunub, ada apa di orang berjunub yang mengotori masjid? Tak ada. Berjunub tak ada. Tak ada apa-apa pun di tubuh dia, tak ada kotoran. Orang haid ni ada darah tu. Lepas tu dia kena pakai dia punya pampers dia tu. Pampers ni model dia tu lah, hifazah. Kalau sebut pampers kan orang tak faham pula pampers. Pampers ada, pampers orang tua orang uzur tu. Ni orang muda orang uzur ni. Orang muda hok pakai hifazah tu, model tu. Jadi sekarang ni memanglah orang haid tu ada kotoran darah, sebab tu pakai model. Orang berjunub ada kotoran? Ada kotoran. Haram juga. Kenapa? Kerana hadas besar tu. Kerana hadas besar. Bukan kerana ada kotoran darah. Jadi kalau boleh memastikan bahawa darah haid dan nifas perempuan tadi tidak mengotori masjid, maka dibenarkan. Dah ada ittifaq 4 mazhab. Tapi tidak dinafikan ada pandangan, itu pandangan dhaif. Ada pandangan di kalangan ulama-ulama hadis menyatakan bahawa kalau dapat pastikan bahawa tidak mengotori masjid, perempuan haid nifas tadi ni dibenarkan. Ada pandangan lebih, ni pandangan dhaif. Ittifaq 4 mazhab fiqhnya haram belaka. Ada ni. Yelah, orang nak pakai pandangan ni kadang-kadang dia nak kena masuk masjid. Orang berkahwin dalam masjid, dia nak masuk juga. Dia pak baru je tukar model baru tadi. Memang diyakinilah tidak mengotori masjid. Tak boleh. Tu ada pandangan tu, itu pandangan dhaif. Mana dalam keadaan kita pun tidak memerlukan, mana tak perlulah ke perempuan haid tadi jadi wali nikah. Jadi saksi nikah. Perempuan tak ada jadi wali nikah. Perempuan tak ada jadi saksi nikah. Dia sibuk apa? Tersudut masuklah dalam tu. Dia kata pengantin pula. Pengantin pula. Dia pengantin tak syarat berada di situ. Tapi sekarang ni tak tahulah sebab syarat tak tahu. Tapi setakat sebelum akad nikah tu memanglah tu imam dia panggil pengantin perempuan. Kemudian dia nak dapatkan pengakuan daripada pengantin perempuan tu dah. Ada gitu je lah. Kemudian dia tak syarat dah pengantin perempuan mesti berada dalam majlis yang sama ke macam mana? Syarat ke? Cuma tu imam tu nak suruh panggil pengantin perempuan. Lepas tu setakat pengantin perempuan tu ceritanya apa tahu mengizinkan gitu dah. Mengizinkan ayahnya gitu dah. Setuju ke? Kami setuju. Mengizinkan ayah mewalikan dia. Mengizinkan. Wali mujbir tu izin tak izin, ayah boleh nikah je anak dia tu dengan siapa pun. Tapi ada syarat dia jugalah untuk nikah tanpa keizinan tu. Tapi sekarang ni jadi setakat tu je, lepas tu boleh masuk dah. Cuma orang adat sekarang ni pengantin lelaki bubuh atas satu ni. Ni apa ya? Bukan hamparan ni, tinggi juga ni macam lembek ni. Macam bantal. Macam bantal. Lelaki sini, perempuan depan tu. Tak syarat lagi tu. Tapi kalau nikah di masjid nak buat ni? Kalau pengantin perempuan, dulu ada sama gitu, duduk rumah tau. Ni kadang-kadang bukan pengantin pun, orang-orang lain tu. Betul ada pandangan tu. Yalah, saya pun kadang-kadang
ada juga ketika saya tak berapa ni tak berapa tekan sangat berkaitan dengan perempuan haid ni masuk masjid. Sebab pernah satu surau, nama surau tapi kosak pada masa pembinaan lagi dah, daripada tuang dia lagi dah yang mewakafkan tanah dengan yang diamanahkan untuk membina masjid, memang diniatkan daripada asal laginya dijadikan sebagai masjid. Letak nama di nama papan luar tu memanglah surau, tapi sebenarnya masjid. Kemudian ialah kadang-kadang ustaz pun setujulah nak buat masjid, sebab boleh niat iktikaf, boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi kadang-kadang ustaz pun setujulah. Sebab contoh saya di pondok, Tok Guru Pondok Kerandang, tempat kita belajar tu memanglah Tok Guru jadikan sebagai masjid. Dan tulis khok tu di dinding, nawaitul i'tikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala, adalah mana tapi bukan masjid Jumaat, masjid kapung. Ni masjid pondok Tok Guru jadikan masjid. Tapi walaupun tu jadikan masjid, tetapi di kawasan dia ada ruang untuk orang perempuan uzur tumpang belajar. Ada ruang, boleh duduk lah, sebab dia ada speaker, dia ada semua. Ada pun terkadang hak kata buat surau, buat masjid ni, hak saya cerita ni memang masjid sepenuhnya, langsung tidak ada ruang untuk kawasan yang mana kawasan yang bukan masjid. Sepatutnya buatlah satu kawasan yang mana daripada mula pembinaan kawasan ni bukan kawasan masjid. Ada ni. Jadi perempuan haid, perempuan nifas boleh tumpang duduk situ. Tak sambung tak ada masalah tu. Disambung tak ada masalah. Sebab tu di Kelantan, ni saya pernah tengok lah, dia jadikan masjid hanya di ruang utama. Belakang tu bukan masjid, ditulis di luar, di sini bukan masjid, di luar tu bukan masjid. Maknanya dijadikan masjid hanya ruang utama sembahyang. Jadi di luar tu mana buat majlis perkahwinan boleh, tak ada masalah, tak ada apa-apa. Sebab memang di luar tu luar, tapi ditulis di situ, di sini bukan masjid. Berarti di tempat tu tidak boleh niat iktikaf dan tidak boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Bukan masjid. Masjid hanya di ruang utama sahaja. Ditulis mana? Ada ni. Jadi makna kalaulah masjid tu buat kuliah agama, makna tak ada masalah lah. Sekarang ni bukan kata perempuan haid, hak ada anak-anak kecil yang belum memayis, makruh bawa anak kecil ku dalam masjid, makruh hukumnya. Kalau ada masalah lah, dia ada ruang di belakang, dia pun duduk di ruang tu. Ada ni. Tapi kita di Terengganu ni dia tak ada. Dia kalau masjid sepenuhnya. Jadi masjid sepenuhnya. Kemudian orang ramai-ramai tu bunyi surau. Dia bunyi surau, tak tahu ke masjid. Maka time-time kuliah, duha contohnya, dia pakat mari belaka. Ada setengah tu diperingat, ingat baik ni masjid, perempuan uzur tak boleh duduk di dalam ni. Tapi saya buat senyap je. Ada tu barangkali orang haid tu pandu tidak perasan, tidak tahu dia ingat ke sebab nama surah. Saya senyap sebab apa? Sebab ada pandang walaupun tak sebab apa? Sebab nak suruh dia belajar dulu. Penting. Hak setakat nak menghadiri majlis perkahwinan tak penting tu. Hak pentingnya wali dengan saksi je. Jadi hak ni tak ni, oleh kerana orang nak belajar ni. Jadi sebab senyap gitu je lah. Walaupun kita tahu ada perempuan yang uzur yang tidak menyedari bahawa itu nama saja, tapi sebenarnya masjid. Dia tak tahu, tapi awak senyap. Kemudian adalah dia surau tu dia buat cadangan nak tambah tepi. Nak tambah. Tapi tambah tu jangan jadikan sebagai masjid. Barulah kita maksudkan
Perempuan uzur ada ruang di tepi tu. Itu bukan masjid. Yelah, memang terkadang tupang juga pengadaan ni. Tapi taklah kita war-warkan sangat. Haram orang berjunuk, orang haid nifas berhenti dalam masjid ni ittifaq keempat-empat mazhab. Hak kata tak haram tu jikalau yakin tidak mengotor, itu pandangan dhaif. Bukan kata tak boleh, tapi kalau dalam keadaan yang perlulah belajar tadi, sudahlah. Sebab dia tak ada langsung ruang. Kita kalau masjid contohnya lah, kalau kita di bandar ni, masjid ladang. Masjid ladang untuk perempuan, untuk yang ada anak-anak, nak tupang mahdi kuliah agama, oh cukup nah. Luas untuk mereka. Sebab apa? Dia ruang, bukan masjid tu luas. Di situlah mereka mana kalau haji ni bawa anak-anak pun, situlah boleh lepas dia. Dan terkadang kalau ada program besar-besar, pihak masjid ni sini menyediakan sukarelawan untuk layang budak-budak. Bagi tu masjid ladang. Dia ada program-program besar kan. Jadi pakat bawa anak ni, okey anak tinggal luar ni. Ada sukarelawan hak jaga budak ni, hak layang budak ni. Jadi mak tak apalah, masuk dalam. Pada ni. Dia ada ruang. Dia ada ruang, memang bukan masjid. Tu baru mudah sikit. Masjid Ngadang Baru, masjid belaka. Masjid belaka. Masjid Ngadang Baru belakang pun masjid. Saya pernah tanya jawatan kuasa masjid, hak ruang belakang hak mozaik ni, hak tak ada kapet ni masjid ke tidak? Dia kata masjid. Saya tanya masjid ke tidak, sebab doa masuk masjid, doa Allah maftah li abwaab rahmati, kan doa masuk masjid itu dia pergi tepek di ruang utama solat, di pintu masuk ruang utama solat, bukan di belakang kita nak melangkah ke tempat mozaik, bukan. Doa Allah doa masuk masjid tu lah. Dia kalau tak masuk masjid payah nak sebut doa ni. Dia kalau masuk masjid tu jalan tu dia baca je. Dia kalau main nak baca doa gini ni, dia payah nak tu. Doa lain kita juga, nak masuk tandas, nak keluar dah, dia jadi je doa tu. Duduk baca semua. Ni ada bukan masa dia nak baca, jadi tak jumpa ayat nak baca. Jadi doa tu dibubuh di dekat pintu tu. Pintu tu dengan tangga hak belakang ni, berapa meter jauh, luas di kawasan belakang tu kan. Jadi timbul muskil. Timbul ke masjid tu di dalam tu saja. Di mozaik ni bukan masjid, sebab doa masuk masjid dia bubuh di pintu nak masuk ruang utama masjid. Tak dia tu masjid pakai belakang, dah bubuh doa tu di kat tangga ni lah belakang. Takkan kita masuk masjid separuh baru nak baca doa. Dan kalau kita dah ingat, ataupun kadang-kadang kita lupa nampak doa, kita baca. Ni masuk masjid separuh baru baca doa. Jadi kalau dia bertengah timbul pertanyaan tu, tanya pihak masjid, dia kata masjid belaka. Ada ni. Saya sebut tadi hak macam saya tengok di Kelantan gitu lah. Maknanya ditulis di sini bukan masjid. Kenapa tulis seumpama tu? Tidak boleh niat iktikaf dan tidak boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian satu perkara, ni kita ni orang majmu'ah ni kalau biasa pergi lambat, kena beringat sikit. Kita orang biasa pergi lambat majmu'ah. Kita sapa-sapa tu Tok Khatib sedang berkhutbah. Bila Tok Khatib sedang berkhutbah, ittifaq 4 mazhab, haram sembahyang sunat, haram sembahyang sebarang sembahyang, walaupun sembahyang wajib, hak qada, wajib bersegera sekalipun haram, melainkan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Melainkan sembahyang sunat tahiyatul masjid disunatkan dalam mazhab Syafi'i Hambali. Mazhab Hanafi Maliki tak boleh sembahyang, tapi dia tidak mengharamkan.
Tapi makna bila masuk masjid imam sedang berkhutbah, mazhab Hanafi Maliki dah. Mereka memakruhkan sembahyang sunat, tapi mereka tidak mengharamkan, bolehlah sembahyang tu. Jadi kita mazhab Syafi'i Hambali lah. Bila kita masuk masjid, imam sedang berkhutbah, kita masih lagi disunatkan sembahyang sunat tahiyatul masjid, tapi kita disyaratkan bersegera. Kena percepatkan. Kena percepatkan di mazhab Syafi'i ada dua persyarat. Satu pandangan mengatakan bahawa sekadar buat hak wajib-wajib je, jangan buat sunat. Satu pandangan boleh buat sunat, tapi sunat hak qada sederhana saja. Ada ni. Kalaulah dia sembahyang sunat tahiyatul masjid tapi dia memanjangkan, batal sembahyang, tidak sah sembahyang tu. Sebab orang sedang berkhutbah, kenapa kamu kalau baca surah panjang, rokok lama je, batal? Sebab dia wajib bersegera. Wajib kena cepat. Ada ni. Cepat tu ada dua pandangan. Satu, cepat buat hak wajib je. Sunat tak boleh. Baca doa iftitah, jangan. Baca surah, jangan. Satu pandangan, cepat bukan siapa doa iftitah pun tak boleh baca. Bukan siapa surah, tapi doa iftitah pendek-pendek. Surah hak pendek-pendek. Boleh lagi lah buat sunat, tapi sunat hak pendek-pendek je, jangan panjang sangat, sebab khatib sedang berkhutbah. Kalau kita semayang lama-lama ni, khatib pun apa dia ni semayang lama ni, tak mau dengar aku baca khutbah bang kali ni. Dah gitu lah. Ada ni. Jadi ni kena ingat molek lah ni. Sebab kita nak cerita bab masjid, kemudian nak cerita hak ruang bukan masjid. Khatib sedang berkhutbah, haram sembahyang sunat walaupun di Masjidil Haram sekalipun. Kita mazhab Syafi'i, kita mazhab Maliki, tanah haram Mekah tidak ada waktu tahrim. Hak lepas sembahyang subuh atau lepas sembahyang asar tidak ada tanah haram Mekah. Atau tahrim tak ada. Tapi mazhab Hambali, Hanafi, tanah haram Mekah pun ada waktu tahrim. Waktu haram sembahyang sunat tu lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar. Ada mazhab Syafi'i Maliki tidak ada waktu tahrim di masjid, di tanah haram Mekah. Bukan hanya Masjidil Haram, di tanah haram Mekah. Tetapi walaupun di Masjidil Haram sekalipun, tanah haram Mekah ni, kalau khatib sedang berkhutbah, haram sembahyang sunat. Pada ni. Haram sembahyang sunat dan haram sembahyang sebarang sejenis sembahyang, terus masuk sembahyang qada yang wajib bersegera, melainkan yang dikecualikan hanyalah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu saja yang boleh sembahyang ketika khatib sedang berkhutbah. Ada ni. Jadi di manakah kawasan yang kita boleh sembahyang tahiyatul masjid? Di dalam masjid. Kalau lah tempat tu bukan masjid, ada tak tahiyatul masjid? Tidak ada. Jadi tak boleh sembahyang lah. Kita sembahyang qabliyah Jumaat. Muskil kita dah. Kita sembahyang qabliyah Jumaat. Betul qabliyah Jumaat. Tetapi qabliyah Jumaat itulah juga menjadi tahiyatul masjid bagi kita. Jadi boleh sembahyang qabliyah Jumaat ni bukan kerana qabliyah Jumaat, kerana tahiyatul masjid. Kerana tahiyatul masjid. Walaupun kita tidak niat tahiyatul masjid sekalipun, kita niat qabliyah Jumaat, boleh sembahyang kerana tahiyatul masjid, bukan kerana qabliyah Jumaat. Tapi kalau kawasan tu bukan masjid, boleh tak sembahyang tahiyatul masjid? Tak boleh. Saya nak sembahyang sunat qabliyah Jumaat, haram serta tidak sah. Situ. Tengok tu, kalau bukan masjid bukan, tak boleh. Ataupun contohnya kita kata kita buat Jumaat sementara di bangunan sivik, okeylah Balan Raya ke, oleh kerana masjid kita baiki atap, baiki shilling, contohlah. Jadi untuk sementara ni malam Jumaat kita sembahyang di bangunan sivik luas besar. Dia sembahyang Jumaat tak syarat di masjid. Malam Jumaat tak syarat di masjid. Jumaat dengan masjid tidak berkait. Boleh buat bangunan tu masjid tanpa buat Jumaat. Boleh buat Jumaat di bangunan yang bukan masjid. Kita buat Jumaat di bangunan sivik sementara. Jadi kalau buat Jumaat di bangunan sivik, tidak ada tahiyatul masjid, itu bukan masjid. Kalau mari tok khatib sedang berkhutbah, jangan sembahyang.
Ada ni. Yang orang duduk semayang tu tahiyatul masjid dalam masjid tu. Kita tak sedar tu, kita ingat ke atas nama Qabliyah Jumaat. Bukan. Sebab tu ada beberapa masjid di Terengganu kita ni, dia dahululah, sekarang tak tahulah ada perubahan ke tidak. Dia bang Jumaat hanya sekali. Sebab pada masa Nabi SAW bang Jumaat sekali. Sampailah pada masa Sayyidina Abu Bakar, sampai pada masa Sayyidina Umar. Jadi 2 kali ni pada masa Sayyidina Uthman. Jadi bang Jumaat jadi 2 kali. Jadi di tempat kita ni ada 1-2 masjid dahululah, dia hanya bang sekali. Sekarang ni ada hak tu bang 2 kali dah, tapi asalnya dia bang sekali. Sekarang Tok Khatib ni atas mimbar dulu baru bang Jumaat. Kita hak bang 2 kali, azan Jumaat 2 kali, Tok Bilal azan, keluar semayang Qabliyah Jumaat. Tak ada isu ni. Kalau kata bangunan bukan masjid pun tak ada isu lah, sebab Tok Khatib tak ada mimbar lagi. Dia pun semayang Qabliyah Jumaat. Selesai barulah Tok Khatib pun naik atas mimbar. Lepas tu azan kali yang Tok Khatib beri salam, kemudian azan kali yang kedua. Ada ni. Lepas naik atas mimbar tak boleh main sunat dah kalau hak bukan tahiyatul masjid. Ada pun hak abang sekali dia buat gini. Tok Khatib naik atas mimbar, beri salam, bang Jumaat. Bang sekali tu je bang, bukan bang kali pertama kali bang sekali tu je. Dia pun bang. Sudah je bang kali pertama, nak panggil kali pertama juga, tunggu sekali tu je. Dia bang hak sekali tu, Tok Khatib pun berdiri, ittaqullah. Yang orang duduk ramai-ramai ni semayang tak lagi Qabliyah Jumaat. Hak ramai-ramai ni main lagi Qabliyah Jumaat. Tak lagi lah. Ada tak bangun sembahyang? Tak ada seorang bangun sembahyang. Kan Khatib sedang berkhutbah, boleh sembahyang Qabliyah Jumaat kan? Tak boleh lah, sebab kamu tak ada tahiyatul masjid, sebab kamu duduk lama dah. Pasang tak ni? Tak gini, hak 2 kali sokmo tu kita sabar, Tok Khatib sedang berkhutbah, kita pun semayang kita boleh ni kerana tahiyatul masjid. Ada ni. Sebab kita belum duduk. Kita niat Qabliyah Jumaat, tapi tahiyatul masjid lah. Ada pun tadi dia bang sekali, kita duduk lama dah atas masjid, duduk. Kita semayang dah sunat tahiyatul masjid masa mula sapa, dia berduduk. Tak ada tahiyatul masjid, duduk dah. Tok Khatib naik atas mimbar, beri salam, duduk, barulah dia bang. Ada dia bang. Sekali tu je dia bang. Sudah bang, sepatutnya bang ni semayang Qabliyah Jumaat lah pula ni. Dah, Qabliyah Jumaat lah semayangnya, lepas tu Bilal azam bang Jumaat ni. Tapi Tok Khatib pun ittaqullah baca khutbah. Yang ramai-ramai tu seorang pun tak bangun semayang Qabliyah Jumaat. Kenapa? Sebab tak boleh lah, sebab Khatib berkhutbah. Dah orang semayang, hak baru siapa tu, hak belakang tu semayang Qabliyah, itu tahiyatul masjid. Yang dia boleh kena tahiyatul masjid. Yang orang duduk depan ni tak ada tahiyatul masjidnya. Tak ada ni. Ada ni. Jadi kita kalau bangunan tu masjid ke tak masjid ke, hak tu nak kena jaga ketika Khatib sedang berkhutbah. Tu nak kena jaga tu. Jadi kalau tulis dah di sini bukan ruang masjid, kena jaga sebab bukan masjid. Tapi bagi perempuan hak uzur, satu keluasan kepada mereka, sepatutnya kena adalah ruang-ruang seumpama tu. Ni buat masjid, semuanya masjid. Sebab dalam jawatan kuasa pembinaan masjid tu, ni hak masjid persendirian lah, ni bukan kerajaan. Jawatan kuasa tu tak ada seorang pun orang yang ada hak. Jadi payah hidup mikir. Jadi jawatan kuasa ni, orang nak bina masjid ni tak ada seorang pun ada hak. Orang lelaki belaka. Orang lelaki belaka. Jadi tak mikir kalau aku masa hak nak duduk mana, kalau jadikan masjid sekalian. Tak mikir sebab tak ada hak, orang lelaki belaka. Tapi timbul isu lah kalau perempuan hak. Hak saya sebut tadi memang tempat tu masjid, tapi tulisnya surau, dan sebahagian saja mengetahui bangunan tu masjid, sebahagian saja mengetahui. Cuma sekarang silap ditulis dah,
nawaitul i'tikaf fi hazal masjid oleh silap. Ditulis dah. Sebab ruang tambahan dia dah. Ruang tambahan tu. Kalau kita kata ruang apa? Ruang seberguna. Ataupun ruang untuk orang ada dah khotoh dan nipah. Tulis gitu. Itu bukan masjid. Tapi kenapa jadi sewa senyap? Sebab belajar. Kerana nak belajar fardu ain tu. Mana saya pun tidak ada war-warkan mana hak pandangan da'i hak kata membenarkan orang haid masuk masjid jikalau diyakini tidak mengotori. Tapi cuma kalau ada hajah, darurah, maknanya kita bolehlah tupah pakai gitu je lah. Tapi kita nak war-war secara tu kita tak lah. Sebab ittifaq 4 mazhab mengharamkan orang yang berhadas besar, hadas junub, hadas haid dan nifas berhenti di dalam masjid. Mazhab Hanafi Maliki bukan setakat berhenti dalam masjid, melintasi masjid pun haram lagi, walaupun hanya melintasi, hanya ubur sahaja, lalu saja, shortcut saja pun masih lagi diharamkan. Kita mazhab Syafi'i dengan Hambali tak apa kalau setakat melintasi. Ada ni. Kemudian hak berkaitan tadilah masjid dengan bukan masjid itu. Masjid kemudian bukan masjid. Kita jelah Terengganu ni kalau tak silap ingat saya lah, kalau hak negeri Terengganu ni dia bangunan yang memang khaskan untuk sembahyang, dia dikan masjid, dihukumkan masjid kalau tak silap. Adapun di negeri Selangor dia bangunan yang diniatkan sebagai masjid barulah dihukumkan jadi masjid. Lepas tu di Selangor dia ada surau Jumaat. Tak? Mana bangunan tu bukan masjid ke? Hanya surau tapi didirikan Jumaat. Adapun di Terengganu kita ni bangunan yang memang dijadikan untuk semayang. Adapun bangunan kita ni tak ni. Ni bangunan kita ni boleh bertukar, boleh apa ni. Pandai ni. Hanya ruang untuk semayang, lepas tu boleh tukar balik, boleh buat kat lain ke, bukan khas untuk semayang. Adapun bangunan yang khas untuk semayang dihukumkan masjid. Itu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Ada ni. Tapi di Terengganu kita, walaupun tak silap dia punya fatwa seumpama tu, tetapi tidak ada pun bangunan surau ditulis itu nawaitul i'tikaf. Tak, kita dalam mazhab Syafi'i bukan atas nama masjid, masjid Jumaat dia kata. Kalau tak Jumaat kita panggil surau, kita panggil musalla, ataupun kalau nama lama kita panggil balasah. Tahu tak balasah? Tahu suka lah ni tak panggil balasah dah, surau dah. Jangan dah panggil balasah. Hak balasah tu hak batal, bala lain. Ni hak balasah. Nama tu sebenarnya kita dulu balasah, tak ada surau-suraunya. Nak pergi mana? Nak pergi balasah. Tak ada pergi surau-surau dah. Balasah je kita. Jadi ada pula kata masjid, surau, musalla, balasah panggilan je dia kata. Dah. Kita mazhab Syafi'i, masjid bangunan yang diniatkan sebagai masjid. Surau, musalla, balasah ni bukan dijadikan sebagai masjid, maka tidak dihukumkan masjid dalam mazhab Syafi'i kita. Ada ni. Mazhab Hanafi dah, mana-mana bangunan yang dijadikan untuk sembahyang, surau memanglah bangunan untuk sembahyang. Bangunan untuk sembahyang bukan untuk bukan macam balai raya ni surau, memanglah untuk sembahyang. Maka mazhab Hanafi menghukumkan masjid walaupun tidak dikosakkan sebagai masjid sekalipun. Sebab tu ada orang kita yang beramal, tapi dia beramal secara individu, secara masing-masing. Surau mereka niat iktikaf dan mereka sembahyang sunat tahiyatul masjid, tapi dia tak lah, orang tahu tak, dia hanya di kalangan mereka sahaja. Sebab apa? Sebab mereka cenderung kepada India mazhab Hanafi. Ada mereka sembahyang sunat tahiyatul masjid, niat iktikaf, tapi sesama mereka sahaja. Ada ni. Kita mazhab Syafi'i, kalau bukan bangunan masjid tidak boleh iktikaf, dan tidak sah, haram sembahyang sunat tahiyatul masjid kalau bukan bangunan masjid. Itu mazhab Syafi'i kita. Tak ada iktikaf ni. Tak ada sembahyang sunat tahiyatul masjid, ada
Ada ni. Ada orang faham ke? Masjid tu Jumaat. Masjid yang didirikan Jumaat dia panggil masjid jami', dia panggil. Masjid hok tidak didirikan Jumaat dia panggil masjid hok tak jami'. Ada ni. Masjid kekal masjid, takkan turun tarikh jadi surau. Cuma turun tarikh masjid jami' kepada masjid biasa. Turun tarikh kat tu je. Asalnya masjid ni didirikan Jumaat masjid jami'. Dia pun buat masjid lain pula. Jadi masjid ni turun tarikh apa? Bukan masjid jami' lagi. Kita semayang di masjid jami', di masjid yang bukan jami', memang afdal main masjid jami'. Jadi turun tarikh dah. Asalnya masjid jami'. Tapi akhirnya masjid jami' tu bangunan hak baru pula hak dia kan Jumaat. Tu masjid jami'. Tapi hak lama ni kekal masjid. Tu dia apa? Masjid lama. Tak apa tu, faham tu masjid. Bukan surau, masjid. Ada setengah tempat seumpama tu kan, dia masjid lama dikekalkan. Dia tidak roboh, dia buat masjid baru di kawasan lain. Ada setengah tempat masjid tu dirobohkan. Masjid tu comel loteng lagi. Tiba-tiba dirobohkan. Habis sedekatun jariah hak orang tua kita terdahulu. Orang tua kita sendiri, kampung tu dia hak tok nenek dia sendiri tu buat masjid. Dia pun robohkan. Mana hak sedekatun jariah hak tok nenek kita mana? Padahal comel laginya. Pesen tu dirobohkan. Ada setengah tempat dah dibuat di kawasan lain. Hak bangunan lama ni tidak dirobohkan, tapi kekal majmuah, kekal majmuah. Mana masih lagi diambil manfaat. Tu bagus. Sebab masjid baru tu masjid projek, bukan masjid sedekatun jariah orang ramai. Masjid lama ni masjid sedekatun jariah orang lama, tu nenek kita hak dulu-dulu. Contohnya Bandar Permaisuri tu. Bandar Permaisuri, Kampung Buluh. Kenal sini? Bukan Kampung Buluh Kuala Beram. Kampung Buluh Bandar Permaisuri tu. Di sebenarnya situ Kampung Buluh. Kampung Permaisuri ni jalan nak pergi Penarik dah. Bukan gitu? Situ Kampung Buluh, tapi tak ada Kampung Buluh dulu ni. Dipanggil Bandar Permaisuri. Hak masjid belah kanan tu, hak dekat Jabat Tanah tu kan. Tu. Itu masjid jami' sekarang. Masjid sebelum tu dekat dengan Jabat Pohong. Sebelum kita sampai di Bandar Permaisuri tu, belah kiri tu. Tu masjid yang lama. Itu bukan masjid yang paling lama. Masjid yang paling lama sampai simpang nak pergi ke Penarik, masuk kok simpang tu dalam 50 meter sebelah kiri tu. Tu masjid paling lama. Ada bangunan pasti. Tu masjid paling lama. Bukan masjid depan Jabat Pohong ni masjid lama, bukan. Itu masjid nombor 2. Tapi nak ceritanya, hak lama tu masih lagi digunakan, hak yang kedua masih lagi digunakan, hak baru tu masjid jami' atau bukit. Mana masih lagi diambil manfaat. 3 situ masjid. Cuma kita ni tak apa nak tahu mana hak masjid nombor 1 tu. Sebab masjid tu kena masuk jalan Penarik dalam bukan 50 meter sebelah kiri, bawah tu sikit. Jalan di tinggi, bangunan tu dia agak bawah sikit. Itu masjid nombor 1. Masjid lama. Mana kekal bangunan tu masjid. Tapi tidak didirikan Jumaat. Niat iktikaf, sunat tahiyatul masjid, orang yang berhadap besar tak boleh berhenti situ. Perempuan nipah tak boleh masuk situ sebab dia masjid. Jadi kita mazhab Syafi'i gitu. Walaupun bangunan tu memang dijadikan untuk semayang, tidak akan dihukumkan sebagai masjid selagi tidak diniatkan sebagai masjid. Dia hanya surau, musalla, balasah. Maka tidak ada semayang sunat tahiyatul masjid, tidak ada niat i'tikaf, dan nak buat program bagi perempuan jadi agak lapang. Sebab kita nak program bagi perempuan, kuliah duha ramai orang perempuan daripada orang lelaki. Kuliah duha. Jadi maknanya kalau kita buat kuliah duha tu di bangunan surau, jadi agak luah kepada orang perempuan. Agak luah pada orang perempuan. Sebab apa? Sebab bukan kita buat tu di bangunan masjid. Kalau mazhab Hanafi, masjid. Kalau kita panggil surau tu masjid, perempuan haid haram berhenti di dalam tu. Itu mazhab Hanafi. Tapi tak payah pakailah mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i kan. Sebab ada orang mengajar, dia mengajar di bangunan surau. Lepas tu dia ingat perempuan haid yang duduk dalam surau ni
Sebab masjid ni walaupun panggil surau, itu mazhab Hanafi. Kenapa kita nak pakai mazhab Hanafi ni? Lepas tu time kuliah saya di tempat yang sama, saya tengok orang duduk di beranda. Orang duduk di beranda. Masa tu hujan renyah-renyah, duduk di beranda. Jadi tertanyalah, kenapa tak masuk ke dalam? Kenapa duduk luar di beranda? Dia kata ada ustaz mengajar, kalau orang haid tak boleh duduk sini. Sebab masjid, kita bukan masjid ni surau. Dia kata tak boleh. Sebab dia hukum masjid juga. Kata kalau hukum masjid juga, tempat awak duduk di beranda tu masjid juga, haram juga. Lepas tu kami nak duduk mana? Duduk tengah hujang lah. Kau nak pakai mazhab Hanafi kau. Dia tengah hujang lah. Dah bila dihukumkan masjid, maka beranda tu pun masjid juga. Dia duduk di beranda perempuan ni. Lepas tu macam mana kami? Kita mazhab Syafi'i. Ni bangunan surau bukan masjid. Dia tahu ngajar, itu bukan mazhab Syafi'i ajar gitu. Itu mazhab Hanafi. Kenapa dia nak pakai mazhab lainnya? Barulah masuk perut dia nya. Kita tak tahu kisah. Takut hidup di beranda tu, takut wallahu alam nak cepat balik aku. Yang duduk pintu ni kan, wallahu alam bangun lalu, nak cepat balik, patut duduk pintu. Orang nak masuk ke dalam pun dia sakok dengan puak duduk pintu. Sebab apa? Nak cepat balik. Ingat ke gitu? Kena hidup di beranda tu sebab ada ustaz mengajar. Surau ni masjid sebab bangunan tu dijadikan untuk semayang. Ada. Walaupun jadi untuk semayang sekalipun, tidak akan dihukumkan masjid selagi tidak dikosakkan sebagai masjid. Itu mazhab Syafi'i kita. Kalau mazhab Hanafi tu, mazhab Hanafi, surau tu masjid. Tapi tempat kita dah amal, seumpama dah amal. Kalau surau, kekal surau. Tak ada. Kalau di masjid ni kita akan tulis nawaitul i'tikaf fi hazal masjid, untuk pengingat dah ada. Kan semua masjid ada belaka kan. Lepas tu kata masa tempat saya ngaji pondok kandang tu, memang tunggu tulis ya, nawaitul i'tikaf fi hazal masjid. Masjid jamek, masjid Jumaat, masjid kapung dalam bukan 200 meter daripada pondok, 1 meter daripada pondok, atau masjid jamek. Jadi hak tu guru ni pun masjid juga dibuat. Tapi dia ada hak tu. Ada ni. Jadi hak kita cerita ni hak masjid, bangunan yang diniatkan sebagai masjid. Kalau diniat sebagai masjid sekalian, maka masjidlah sekalian termasuk dia punya halaman dia tu. Hak bawah kah lipa tu bawahlah bukan masjid. Di beranda masih lagi dihukumkan masjid. Melainkan kalau dia niatkan masjid hanya di ruang utama solat sahaja, maka di tepi-tepi tu bukan masjid. Macam saya sebut ada saya tengok di Kelantan tu. Di sini bukan masjid, ditulis di sebelah ni, sebelah belakang ni, nak pergi kepada tempat ambil sapi, belakang luar belakang tu. Maknanya kalau nak buat majlis perkahwinan di situ pun memang lega lah. Tapi kalau masjid ladang memang luas sangat. Ruang yang bukan masjid tu memang cukup luas di masjid ladang. Ni. Jadi biasa kalau masjid-masjid yang seumpama betul, dia akan tulis mana di sini untuk ruang perkahwinan. Jadi maknanya kalau hok datang sekali, maknanya hok menghadiri majlis perkahwinan tak timbul isu lah. Di kalangan hok puan tak ada haid ke tak timbul isu. Sebab apa? Ruang itu bukan bangunan masjid. Yang haram berhenti bagi orang berjunuk, orang haid nifas adalah di dalam masjid, tempat yang diniatkan sebagai masjid. Ini yang keenam yang diharamkan bagi orang yang berjunuk berhenti di dalam masjid. Dan barang yang haram atas orang haid dan nifas itu 11 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.